Saya pernah dengar seorang ustaz yang membahaskan kitab halal dan haram dalam Islam berkaitan tentang makan sembelihan Yahudi dan Nasrani. Menurut beliau, ada pendapat mengatakan hanya sembelihan dari orang Yahudi dan Nasrani yang mengikut kitab asal saja yang dibolehkan. Orang yang kemudian telah mengubah-ubah kitab-kitab mereka, jadi kita tak boleh dah makan sembelihan mereka. Begitu juga bab menikahi wanita mereka. Okey. Kita jawab soalan berkaitan makan minum ni. Yang bab menikah ni tak apa. Bab menikah ni ulama khilaf berkaitan tentang boleh atau tak. Tapi secara umum boleh. Cuma ada khilaf disebabkan perkara-perkara tertentu. Tak apa. Kita settle bab tu. Kita nak tengok bab makan minum. Kita tengok bab makan minum. Osman Taib. Sahabat-sahabat yang berada di YouTube, saya buat satu soalan kepada anda. Soalan yang pertama. Penuh respon sekejap. Saya create polling. Apa hukum makan makanan dimasak makan tak payahlah. Apa hukum makan daging yang dimasak oleh Yahudi dan Kristian? Okay. Ini soalan yang pertama. Ini soalan yang pertama. Kita ada banyak soalan nak bagi jawab soalan ni. Kita bagi banyak soalan. Ada banyak soalan yang kita nak bagi. Okay, jawab soalan ni sahabat-sahabat. Jawab soalan ni dulu. Okay, jawab dulu, saya nak tengok. Okay, kita ada 39 orang. 39 orang sedang menjawab. Okay. Okay, kita tengok. Okay, saya tunggu saya tunggu Saya tunggu sekejap. Okey. 10 orang lagi. Kita tengok 10 orang lagi punya jawapan. Okey. Settle Settle. Okey, cukup. Okey. Okey. Masak sembelih lah. Kira sembelih pun sama lah Okey, kita tunggu ni. Okey. Apa hukum makan daging yang dimasak? Dimasak disembelih lah maksudnya sini Dimasak atau disembelih oleh Kristian sekarang. Boleh, yang kata boleh ada 79% dan yang kata haram 20%. Jadi ada pendapat yang kata haram, ada pendapat daripada jumhur subscriber kita kata boleh makan. Sahabat-sahabat, kita rujuk kepada ayat Quran surah Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah ayat yang kelima. Allah Ta'ala sebut di sini, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, hari ini telah dihalalkan kepada kamu makan benda-benda yang baik-baik. Dan wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan yang dibuat oleh orang yang diberikan kitab kepada mereka dan makanan orang yang dibuat oleh orang yang ahli kitab, maksudnya yang sembelihan mereka lah. Demikian juga yang dimasak oleh mereka itu halal pada kita, kita pun halal pada mereka. Fatwa Al-Azhar, Syekh Ahmad Taib menyebutkan tentang hal berkenaan,
al-aklu min ta'am ahli kitab jaizun. Makan daripada makanan ahli kitab harus, boleh mengikut nas Al-Quran. Akad al-Markazul Azhar al-Alami lil Fatawa al-Elektroniyah anna al-akla min ta'ami wa dhabaih ahli kitab jaizun bin nas Al-Quran Al-Karim. Apa dia, pusat fatwa Al-Azhar memberi jawapan bahawa makan daripada makanan dan sembelihan ahli kitab adalah harus, boleh makan daripada nas Al-Quran Al-Karim yang telah kita sebutkan tadi. Boleh disebutkan makan dan juga sembelihan. Boleh dah. Satu lagi, Nabi SAW, okey, kita bagi satu lagi soalan. Satu bagi lagi. Yang ni bukan soalan yang nak tentukan betul atau salah, tapi nak tentukan anda tahu atau tak. Siapakah Nabi pernah makan daging yang diracun selepas perang Khaybar? Siapakah yang memasak dan menguruskan? Apakah yang masak? Masak ni maksud sembelih. Yang pertama, Yahudi, Kristian, apa lagi? Muslim. Okey, jawab yang ni. Jawab yang ni. Tunggu sekejap. Okey, dia naik. Tunggu dia naik. Okey. Kita nak jawab soalan yang sama, tapi kita ambil step by step. Kita tengok. Tu dia. Pandai. 100% jawab Yahudi ni. Baru 9 vote. Relax dulu. Baik dulu, relax dulu. Oh, dah 40. Okey, cantik. Cepat apa jawab, no? Okey, settle. So, yang ni kita bersepakat, semua bersepakat bahawa Nabi makan makanan yang dibuat daging, tau, daging, bukannya makanan biasa, daging daripada seorang Yahudi. So, Quran dah ada, hadis dah ada. Kita tanya satu lagi soalan. Ada yang kata Kristian, salah, bukan Kristian tak ada kaitan. Okey, satu lagi soalan. Adakah Injil Okey, soalan seterusnya. Cepat, jawab yang ni pula. Yang ni pula. Okey. Ada soalan yang ketiga. Kita tanya soalan berkaitan tentang adakah Injil dan Taurat yang digunakan Kristian dan Yahudi pada zaman Nabi tidak diseleweng? Ada yang jawab ya, maksudnya tidak diseleweng. Ada 75% kata tidak, maksudnya dia diseleweng lah. Yang jawab tidak tu dia kata ni diseleweng. Yang kata jawab ya tu maksudnya dia kata tidak diseleweng. Okey. Kita tengok kat sini. Apa keputusan? Apa kuat sangat tu? Okey. 63 dah. Cukup. Yang banyak-banyak. Nak tunggu sampai berapa banyak. Okey. So, ada yang kata diseleweng, ada yang kata tak ada diseleweng. Okey. Okey. Jawab lagi sekali. Soalan lagi. Kita menjawab soalan. Kita menjawab dengan menjawab soalan. Ada yang kata tak diseleweng, ada yang kata diseleweng. Di Al-Quran kata Injil dan Taurat itu, Al-Quran dan hadis kata, hadis satu lagi soalan.
Kita tengok ini pula jawapan. Saya tanya soalan. Dia kadang-kadang kefahaman ni dia dengan soalan. Soalan juga memberikan kefahaman kepada kita. Okey, kita tanya lagi. Al-Quran dan hadis mengatakan Injil dan Taurat yang ada pada zaman Nabi asli? Ke Al-Quran kata berbeza? Okey, jawab. Tidak. 14 kata tidak. Ada yang kata yes. Yang kata yes kena buktikan Yang kata Al-Quran dan hadis dia kata asli, kena buktikan. Memang tidak ada asli. Kalau asli, kalaulah Quran itu asli, kalau Injil dan Taurat itu asli, maka dah tak perlu Al-Quran dan hadis Sebab agama tu agama yang benar lah. Tapi sebab apa agama itu tak benar? Disebabkan dia diselewengkan. Jelas daripada ayat Al-Quran menyebutkan tentang hal berkenaan. Pada zaman Nabi telah diselewengkan Taurat dan juga Injil. Zaman sekarang ni pun sama saja. Kita tengok apa pandangan daripada apa dia pula yang ni. Okey, tak apa. Kita tengok Ustaz USA Kita buka Ustaz USA. Kita tengok. Sekejap saya cari artikel saya berkaitan tentang hal ni. Tak jumpa pula dah. Beli kitab. Kita tengok ada tulisan saya terlupa tak mana dah. Ni dia. Okey. Ahli kitab masih wujud. Taurat dan Injil telah diselewengkan sejak zaman Nabi Muhammad. Ini artikel saya pada tahun 2013. Ringkas je ni, nak kata artikel sangat idak Jun 2013 saya tulis tentang hal ni. Saya bertanya kepada dua orang guru saya. Dr. Muhammad Abdul Rahman, pensyarah usul fiqh Universiti Al-Azhar. Dan yang kedua Dr. Ahmad Zaid, pensyarah dakwah Universiti Al-Azhar. Di Dumbiat tempat saya mengaji lah. Soalan saya, Assalamualaikum Doktor. Saya mempunyai dua soalan berkenaan ahli kitab. Yang pertama, adakah mereka masih wujud sehingga sekarang? Yang kedua, Taurat dan Injil di zaman Rasulullah itu asli atau telah diseleweng? Ini soalan saya. Dan ini jawapan daripada guru-guru saya. Dr. Abdul Rahman sebut apa? Ana sa'altu zamili Dr. Hisham Abdul Aziz. Aku tanya kawan aku Dr. Hisham Abdul Aziz. Mutakhassisu fi aqidatil Islamiyah. Dia adalah orang yang takhasus dalam bahagian pakar dalam bahagian akidah Islamiyah. Ini juga guru saya dekat Azhar juga, Dr. Hisham Abdul Aziz. Dia juga guru saya, guru akidah mazhab Asy'ariyah. Dia menjawab, dia kata, al-Yahud wan Nasara al-mawjudun al-yawm, Yahudi dan Kristian yang ada pada hari ini, yusammuna ahlul kitab. Mereka ini dinamakan ahlul kitab. At-Taurah wal Injil muharrifan min qablin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taurat dan juga Injil telah diselewengkan sejak sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Sebelum zaman Nabi lagi. Ini pula jawapan daripada Syekh Ahmad Zaid. Syekh Ahmad Zaid dia kata, "Na'am, mawjudun." Mereka itu masih wujud pada hari ini. Wa humul yahud wa nasara. Mereka itu adalah orang Yahudi dan Kristian pada hari ini. Wa Taurat wal Injil dan Taurat dan Injil kana muharrifina zamanin Nabi. Dia telah diselewengkan pada zaman Nabi pun. Waqad asbatal Quran dzalik. Quran telah sebutkan tentang hal itu di dalam dua surah, iaitu surah Maidah dan surah Al-Baqarah. Benda ni jelas sangat. Wal amru wadihun jiddan. Benda ni jelas gila lah, terang sangat lagi bersuluh. Boleh settle Alhamdulillah. Boleh abang? Moga-moga dapat menjawab soalan daripada abang kita, Osman Taib. Baik, terima kasih.
Terima kasih bang kerana bertanya. Terima kasih bang kerana bertanya. Dapat kita ilmu hari ini insya-Allah. Dengan kitab dan kenal pun tak dengan kitab tersebut. Dia termasuk macam orang Islam jugalah. Orang Islam yang tak kerti baca Quran. Adakah dia Islam? Dia Islam lagi. Macam tu juga orang Kristian dan Yahudi. Agama memberi kepada agamanya itu. Kuat agama, tak kuat agama, itu tidak dinilai. Masa zaman sekolah dan universiti dulu, Ustaz bagi tahu sekarang ini dah tak ada ahli kitab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dapat ilmu baru. Alhamdulillah. Sebab tu dia beza di antara sembelih bukan nama Allah dengan sembelih atas nama ataupun sembelihan ahli kitab. Ahli kitab ni sama ada dia sebut nama Allah ataupun tak sebut nama Allah. Menurut mazhab Syafi'i tak ada masalah. No issue berkaitan hal berkenaan. Allah Ta'ala telah memberikan keluasan hal itu. Iaitu berkaitan tentang dihalalkan makan makanan ataupun sembelihan daripada ahlul kitab. So tak ada isu dah. Dia sembelih tu dibaca bismillah atau tak. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dijelaskan berkaitan tentang sembelih tu yang dikatakan disembelih bukan nama Allah tu bukan membawa maksud orang Islam ataupun bukan Islam, tapi yang dia yang isu tu adalah dia sembelih tu untuk tujuan ibadat. Ibadat nak pi syirik ke Allah, nak pi bagi kepada Nyi Nurul Kidul, nak bagi kepada hantu ayak. Yang tu yang dianggap sebagai haram. Tapi kalau orang Islam sembelih lupa baca bismillah, yang tu tak ada masalah, boleh makan juga. Tapi bila dia terlupa baca bismillah tu, bila dia teringat dia baca bismillah. Bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Hidup macam mana? Yang ni tak boleh. Sebab ahli kitab je. Ahli kitab ni istimewa sikit. Dia kafir tetapi dia darjat tak sama. Hubungan Muslim dengan ahli kitab lebih dekat berbanding dengan agama-agama lain. Okey. Jadi orang-orang ibadatul authan, Majusi, Buddha dan Hindu dan seumpama dengannya, maka dia tidak termasuk. Jadi makan sembelihan mereka tak boleh. Makan sembelihan mereka tak boleh. Tapi kalau makan Maggi dia orang masak, Maggi buat daripada gandum, tak ada kaitan dengan makanan, tak ada kaitan dengan binatang, tak ada masalah. Makan makan laksa kedai Buddha boleh tak? Kalau dia tak ada kaitan dengan sembelihan tak ada masalah. Laksa dia sembelih apa? Daging apa? Daging ikan ya. Daging ikan tak boleh sembelih. Jadi boleh makan dah laksa kedai Cina, boleh makan laksa kedai Cina walaupun dia tak tulis situ haram. Tapi kalau dia ni jenis memang dia pergi campur semua benda, kita pun risau. Ada kedai Melayu depan tu, kedai Muslim depan tu, kedai mamak depan tu, makan kedai mamak lah. Betul tak? Tapi kalau nak pergi minum ayak, kawan kita ajak, jom kita minum dekat kedai apa dia Ramusami, nak minum ayak minum teh tarik, dia punya teh tarik kau punya. Boleh tak minum? Boleh, tak ada masalah. Teh tarik bukan apa masalah. Kat Arena R ada buah, ada kedai buah, ada ayak buah. Minum je lah. Kita minum ayak jus. Coca-Cola relax Makan khinzir, adakah dikira Yahudi ahli kitab? Ya, dia Yahudi ahli kitab, tapi dia adalah Yahudi yang kita kata tak ikut ajaran dia. Tak ikut ajaran dia lah.